karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama dipertemukan pada malam Jumaat yang penuh kemuliaan dan keberkatan ini, dalam bulan Rejab yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Iman dan Kehidupan. Kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 66 pada nombor yang ke-16. Masih lagi di bawah tajuk kemuliaan kerana iman. Muka surat 66 nombor yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan harga diri tumbuh dan bertambah kuat dalam jiwa orang-orang yang beriman, kerana mereka mengetahui dan meyakini adanya perlindungan, pertolongan dan bantuan Tuhan kepada mereka, serta pimpinan dan petunjuk Tuhan diterimanya senantiasa. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, malam ni kita tengok lagi kehebatan, kemuliaan, kekuatan apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi orang yang beriman, di mana orang beriman ini secara asasnya jiwanya adalah kuat. Dia memiliki harga diri yang sangat-sangat tinggi, kerana keyakinan yang tidak berbelah bagi kepada Allah. Disebabkan orang-orang beriman ini sangat meyakini Allah itulah Tuhan yang sentiasa melindunginya. Jadi tuan-tuan, apa perlindungan kita mohon dengan Allah. Perlindungan ni banyak benda lah. Daripada apa yang kita takut, berlindung dari perkara yang kita tidak ingini, berlindung dari perkara yang berbahaya. Jadi hakikat yang maha melindungi ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bagi orang beriman, dia akan minta perlindungan, terutamanya berlindung daripada perkara yang membawa kita ke arah kesesatan. Antara doa yang pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, ummul mukminin, yang ditulis catatan hadis itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana Ummu Salamah menceritakan
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi yaqulu bismillahi tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Sampailah sambungan doa yang berkenaan, di mana Ummu Salamah menceritakan pada kita Nabi SAW kata beliau, setiap kali baginda keluar daripada rumah, tak kira Nabi nak ke mana sekalipun, Nabi keluar daripada rumah, Nabi pergi meniaga ke, pergi masjid ke, pergi perang ke, pergi mana sekalipun, Nabi akan baca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah. Nabi berserah, bertawakal kepada Allah. Dan kemudian Nabi tambah sikit ujung tu, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon perlindungan. Ini cerita perlindungan tadi. Orang beriman ni dia kena yakin dan kena minta perlindungan Allah. Nabi kata, aku mohon perlindungan denganmu ya Allah, an adilla, supaya aku tidak menjadi sesat, au udalla, atau aku tidak disesatkan oleh orang lain. Jadi sesatnya ada dua lah. Satu, diri sendiri itu sesat. Satu lagi, disesatkan oleh orang lain. Kita okey dah, tiba-tiba orang lain sesatkan kita. Jadi Nabi hari-hari keluar doa minta lindung dengan Allah, supaya Allah melindungi baginda daripada jangan baginda menjadi sesat. Jadi hakikatnya Nabi ni mustahil lah boleh sesat, sebab dia Nabi ya. Tapi Nabi ajar kita doa kesesatan ini, minta perlindungan dengan Allah. Jadi sebab itu dia kata tadi, orang beriman dia akan yakin dengan perlindungan Allah. Allah yang jaga kita, Allah yang selamatkan kita, Allah yang lindungi kita. Dan juga tadi disebut dengan keyakinan tadi, kita mohon pertolongan daripada Allah. Kita minta pertolongan dan bantuan Tuhan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita hidup ni kena mohon pada Allah pertolongan. Sebab kita ni tidak ada kekuatan. Kita ni manusia-manusia yang kerdil, manusia yang lemah, manusia yang kita panggil menompang kasih dan rahmat Allah. Kita menagih pertolongan Allah kepada kita. Jadi apa situasi, apa keadaan sekalipun, minta tolong dengan dia. Sebab Allah sentiasa menunggu doa kita, hajat kita, permohonan kita, rayuan kita. Sebab Allah lah segala-galanya tuan-tuan. Anak-anak kita ni tengah ambil exam. Ada yang SPM, STPM, IPKK, walaupun jadual bertukar tangguh begitu begini kan, ada teknikal sikit. Jadi siapa yang nak tolong anak kita dalam Dewan Peperiksaan? Hakikatnya tak, kita kat rumah. Cikgu yang jaga exam tak boleh tolong. Habis tinggi pun boleh kenyit-kenyit mata gitu je lah sikit. Tapi nak tolong direct tak boleh. Jadi siapa boleh tolong? Allah Ta'ala. Yang nak jaga otak anak kita jangan blank, jangan bagi jam masa hari exam, Allah Ta'ala. Walau dia telan kismis satu botol sekalipun, kalau hari tu datang jam dia, tak ada makna kan. Saya rasa semua mungkin ada pengalaman kan. Saya pun pernah lah zaman-zaman sekolah menengah dulu, kita baca lain, keluar lain. Nah, itu memang cari pasal kan. Lain kita spot, lain yang keluar.
Dapat kertas terus blank terus. Dengan kertas-kertas tu kita tak nampak dah. Kan? Apa aku nak jawab ni? Kosong tuan-tuan. Ni kepala otak jadi kosong. Dah kali tidur dulu. Kan? Tidur, lepas tu duduk tegak balik, relax kejap, zikir, sifar, selawat, baru dapat. Kan? Jadi tuan-tuan, Allah yang tolong tak di saat kita blur, kita jam, kita tiba-tiba macam wayar blur sekejap. Otak kita ni dia ada hari dia tepu dah. Ada hari otak ni ligat daripada orang, ada tak? Tapi banyak hari yang otak kita ni macam blur sekejap tak? Macam sel tak sambung dia panggil. Kita buat kerja pun, apa benda aku buat hari ni semua tak kena kan. Dia ada hari dia. Jadi apa pun minta tolong dengan Allah Ta'ala. Keyakinan dan pertolongan itu dia yang bagi. Serta disebut tadi Allah jugalah yang akan memberi pimpinan dan petunjuk. Pimpinan dan petunjuk ni penting tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Petunjuk ni supaya Allah guide kita ke arah jalan yang betul. Kita hidup ni kadang-kadang kita rasa apa yang kita buat tu betul. Kalau betul apa yang kita buat tu betul, alhamdulillah tuan-tuan. Tapi kita takut yang kita rasa betul tu sebenarnya agama kata tak betul. Itu kita takut sikit lah. Sebab itu perlu mengaji, perlu kuliah, perlunya kita ni cari ilmu, perlunya kita ni usahakan diri kita mengaji, orang kata sampai kita matilah kalau boleh. 2 malam sudah saya di Ubudiah Seri Gombak hari Selasa. Habis kuliah ada pengungsi baru beritahu kata jamaah kita meninggal pagi tadi Ustaz. Jemaah surau Ubudiah Seri Gombak. Saya kata yang mana satu? Dia kata yang biasa duduk ujung-ujung atas kursi tu Ustaz. Kenal lah. Disebut nama kita tak tahu tuan. Macam tuan-tuan lah, saya tak tahu sangat nama tuan-tuan, tapi muka tuan-tuan saya kenal lah. Kan? Jadi dia sebut lah orang dia begini-begini yang selalu atas kursi tu, saya tahu meninggal. Tapi okey lah, dia meninggal tu dalam keadaan sentiasa hadir ke surau Ubudiah. Dia duduk atas kursi tu maknanya dia tak sihat lah tu. Tapi lama dia duduk atas kursi. Hari-hari saya kuliah sebulan sekali tu mesti dia ada. Malam tu yang saya tengok dia tak ada. Kan? Tapi hati kita pun tak terdetik juga. Tak ada tu sebab apa kan? Lepas kuliah baru orang beritahu. Jadi nak sebutnya itu cerita mengaji. Biar kita ni berkuliah cari ilmu kalau boleh sampai kita dijemput oleh Allah. Kalau boleh biar sampai ke usia tua kita. Kemarin Rabu semalam semalam macam biasa saya kuliah dekat Pondok Muallim Slim River Perak, kuliah duha. Yang saya sarankan lah, kalau tuan-tuan free bila-bila lah kan, sekali-sekala tuan-tuan tak ada kerja hari Rabu ke ataupun hari lain lah, tak apa, hari apa pun, Isnin sampai Jumaat diorang punya kuliah tu, tuan-tuan boleh round tengok. Sini Slim River sejam sejam lebih sikit lah. Kalau saya sejam lah. Bukan sebab laju kan, sebab saya daripada Sungai Buloh dekat sikit, sejam. Sini mungkin sejam suku je tu kot kan. Jadi tuan-tuan pergi tu tengok suasana. Dia sekali kita buat kuliah duha tu 2 slot, 9.30 satu, 10.45 satu, lebih kurang 2 slot lah, 2 ustaz. Jadi jamaah dia yang seronok tu, jamaah dia ramai tu. Sikit-sikit pun 200 orang. 200 ke 300 tu standard. 99.99% warga Mas. Yang muda penceramah aja seorang, saya. Yang lain semua tua tu. 99% warga Mas. Tapi selesa diorang kuliah tu duduk atas meja kursi ni, tepi tu kafe, kantin lah, kantin cara-cara kampung punya kantin kan. Sambil dengar kuliah boleh makan pulut ikan masin,
kuliah agak mulut kunyah kan, tak bagi ngantuk. Orang tua kan cepat lapar tuan. Jadi sambil-sambil dengar kuliah makan, seronok tengok kan. Jadi semalam tu saya nak cerita, semalam tu habis kuliah, seorang makcik datang. Saya tengah nak tutup telefon, makcik tu kat bawah. Kita duduk atas stage tinggi lah, makcik tu kat bawah. Terima kasih Ustaz, saya baru 2 bulan kat sini. Kata makcik dari mana? Putrajaya. Putrajaya tuan-tuan, dah pencen apa semua. Sebelum ni saya duduk pondok Ustaz Kazim 3 tahun. Lepas tu ada masalah buah pinggang, buat rawatan semua selesai, anak-anak tak bagi pergi jauh, so duduk Slim River. Sebab situ ada besan di situ, dekat sikit kalau apa hal dia kata. Nak ceritanya tuan-tuan, orang Putrajaya cari tempat mengaji ujung-ujung umur ni, duduk pondok. Dipanggil pondok model lah, pondok orang tua-tua, kan. Tapi seronok tuan. Sebab itu buat apa mengaji ni? Nak cari petunjuk supaya Allah bimbing kita ke jalan yang lurus. Sebab kita ni nak duduk atas trek yang lurus ni, dia punya cabaran dia besar. Setan ni sentiasa cari jalan, mana lubang dia nak masuk. Dia nak pesongkan akidah kita, dia nak pesongkan kita punya ibadah, dia nak rosakkan ibadah kita, dia nak pesongkan niat kita. Itu kerja iblis dan syaitan. Jadi sebab itu orang beriman ni, dia kena yakin dengan petunjuk yang Allah beri kepada dia. Sebab itu bila cerita petunjuk hidayah ni, itu sebablah ulama bincang, kita ni tak boleh hukum orang. Kita tak boleh menghukum orang sesuka hati, tak boleh. Kita tengok orang tu seluar pendek panjang ni kan, kita kata dia ni memang mungkin cepat masuk neraka ni. Tak boleh. Sebab dia hidup lagi tuan. Kita tak tahu penamat hidup dia macam mana. Kan Nabi sebutlah hadis kan, ada orang yang hidupnya beramal dengan amalan ahli syurga. Dia hidup ni, masa hidup beramal macam orang masuk syurga ni, tahu-tahu ujung umur dia tukar, dia twist. Allah tukar dia, buat amalan ahli neraka, tiba-tiba dia mati masuk neraka. Padahal puluh tahun tu amalan ahli syurga. Dan ada orang terbalik, kata Nabi, dia hidup dengan cara buat dia tu amalan ahli neraka. Ibarat macam sejengkal lagi nak masuk neraka, tahu-tahu dekat nak mati dia bertaubat, masuk dalam syurga Allah. Sebab itu saya kata kita jangan hukum orang, pandai-pandai kita tak boleh. Kita tengok orang yang mungkinlah kita kata jauh kan, mungkin orang tu jarang pergi surau, selalu dedah aurat, tak pernah nampak dia semayang berjamaah contoh, ataupun kita tahu dia memang tak semayang, kita kena doakan kebaikan untuk dia, itu saja kan. Ya Allah, mungkin ada jiran kiri kanan aku ni yang masih tak solat, ya Allah kau bagi petunjuk, mudah-mudahan satu hari besok dia berubah, dia bertaubat, dia akan solat. Itu kerja kita. Bukan kecam orang, tulis dalam media sosial, hentam ikut suka. Jangan tuan-tuan. Sebab hari ni orang ni kadang-kadang dia suka hati dia je. Orang buat benda baik pun susah, buat benda jahat apatah lagi. Apa dia panggil, subuh macam Jumaat ni kan, pun orang kecam kan. Yang buat tu cadangan tu daripada Alif Satan, takut silap Alif Syukri pula. Alif, sebab Alif banyak Malaysia ni banyak benar Alif dia. Jadi orang kecam dia, orang hina dia, padahal benda baik. Ajak orang pergi semayang subuh ramai-ramai, macam mana kalau boleh jumlah dia macam semayang Jumaat, benda elok. Ajak orang pergi masjid. Adalah orang tikai, asal tak buat maghrib macam Jumaat. Nampak kepala otak manusia ni, dia ada je dia nak lencongkan benda tu. Yang kita cadang subuh macam Jumaat ni sebab subuh tu susah nak bangkit. Kalau maghrib macam Jumaat tak susah, senang aja. Walaupun nampak sekarang ni macam susah tak
kan? Sebab banyak ni je yang ada kan. Tapi kalau kita kempen mungkin boleh penuh lah. Tak pun tunggu Ramadan esok je. Ramadan kan, saya kuliah Ramadan kat sini besok, orang duduk depan kaki saya esok. Masa tu memang sedap lah kena Elio Ustaz masa tu. Yang duduk depan ni tersembuh-sembuh Elio Ustaz kan. Hari ni lapang je. Pasal kita tak buat kempen macam Jumaat. Pasal apa kita try subuh? Sebab subuh paling susah kan. Subuh ni kadang-kadang itu je muka dia. Kan, hujan lagi kurang, sejuk lagi kurang sikit lah. Jadi kita buat, tak kisahlah subuh ke apa, tak kisah. Tapi benda elok tuan-tuan, kita tak payah petikai kan. Alah, yang pergi ramai-ramai tu sibuk nak selfie ya, bukan ikhlas pun. Udah, kita pula boleh baca orang ikhlas ke, kan. Alah, itu hari itu je, besok tak ada. Besok banyaklah tinggal tiang je besok. Tak, yang kita menggelupur susah hati ni pasal apa? Tu nak tanya dulu. Besok lusa ni 20 hari bulan, Masjid Datuk On Jaafar, Datuk On Jaafar kot, betul kan nama tu, dekat Johor JB. Ada orang buat subuh macam Jumaat lusa. Sembahyang subuh try buat jumlah kehadiran macam Jumaat. Saya ada member TikTok bla-bla Johor kan, dia update. Dia kata parking luar, dan siap tunjuk arah mana nak masuk, pintu mana, parking belah mana, sini makanan disediakan. Sate 5,000 cucuk kan. Orang Johor pagi-pagi makan sate, tak ada kerja kan. Kita sate malam. Johor pagi-pagi buta makan sate kan. Lepas tu ada nasi lemak 3,000 bungkus, bamboloni, tak apa semua, mi, bihun, semua orang sponsor ni. Nak bagi ramai besok hari Sabtu dekat JB. Kan, kita try tengok kehadiran, mesti viral ni, jangan risau. Jadi tuan-tuan, benda tu elok, kita support lah. Kan kawan kita belah-belah sana pun buatlah video, sebarkan, kod ada orang Singapura ternampak, ajak orang Singapura datang sekali seberang je jantas. Boleh je. Malam besok saya kuliah maghrib Masjid Munawarah section 27 Shah Alam. Malam besok Jumaat, malam Sabtu. Sabtu pagi sama juga. Dia tulis subuh Jumaat berkeluarga, ada tambah berkeluarga pula. Subuh Jumaat berkeluarga. Besok Sabtu tu diorang buat forum, imam muda apa tu dengan Samsul Rarau apa semua tu, buat forum, tak apa, sempena Isra' kan. Jadi tarikan benda tu elok, bismillah. Yang kita iri hati kebaikan manusia ni kenapa? Sedangkan kita nak hidup kita ni Allah bimbing kita, jangan terpesong. Patutnya orang beriman ni dia seronok tengok kebaikan tersebar di sana sini kan. Macam sekarang lah kita scroll dalam media sosial kan, sekarang ni dah banyak penceramah yang buat live, ustaz-ustaz kita, ustazah yang buat live, yang share ilmu, buat video pendek kan. Patutnya kita rasa gembira, seronok, alhamdulillah banyak orang dapat manfaat. Tapi kadang-kadang iri hati manusia, itu kita tak boleh buat apa kan. Saya hari-hari doa supaya perjalanan live saya yang saya buat setiap malam ni dimudahkan Allah, itu je lah kan. Walaupun kadang komen yang masuk tu boleh tahan juga, tapi biarlah, kita nak boleh buat apa kan. Kita bagi tahu je, dia setuju tak setuju tu dia punya pasal. Tapi yang penting kita yakin Allah yang bagi petunjuk dan hidayah kepada kita. Sebab itu jangan sombong, jangan rasa hebat. Kita berdoa elok-elok, minta supaya Allah beri petunjuk kepada kita. Baik, firman Allah Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladzina amanu nur awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Allah itu adalah wali bagi orang-orang yang beriman.
Apa makna wali? Wali maknanya pelindung, penjaga. Kan orang perempuan nak menikah kan mesti ada wali kan. Wali ni maknanya penjaga dia lah. Ayah dia, adik lelaki dia, abang dia, pak saudara dia, pak cik dia. Itu nama dia wali lah. Jadi Allah ni wali kita, penjaga, pelindung bagi orang beriman. Mereka dikeluarkannya dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Jadi Allah ni dia akan bagi petunjuk kita lah. Daripada kita hidup zaman jahiliah kita dulu, zaman dulu lah, zaman kita jahil, kita tak reti apa, zaman kita tinggal semayang, zaman kita dedah aurat dulu kan, dulu kita sekolah rendah, sekolah menengah, college tu. Tapi Alhamdulillah hari ni Allah bagi petunjuk itu. Allah keluarkan kita daripada kegelapan, Allah bagi kepada cahaya yang terang benderang. Alhamdulillah. Sebab nak berubah ni tuan-tuan, ini bukan benda senang. Kita nak ubah satu budaya, yang budaya tu orang dah buat berkurun tuan-tuan, perangai ke apalah yang orang dah selalu buat, tapi bila nak ubah tu memang dia akan makan masa. Macam kita lah orang Melayu sebahagian lah, bila malam Jumaat biasanya kita baca Yasin kan. Tapi bila tengok nak ubah daripada Yasin tu tukar kepada contohnya Al-Kahfi ke, ataupun tukar kepada majlis ilmu ke, ini memang kita panggil satu benda yang sangat susah. Tapi kita boleh buat. Cara dia orang kata pelan-pelan, slow and steady lah kan. Buat pelan-pelan, walaupun nak berubah tu susah kan. Tapi orang kata Allah biasa, tegal biasa. Lama-lama okey. Mula-mula memang kekok, apa benda pun kita buat mula-mula memang kekok. Orang kata mula-mula kahwin kan, memang macam-macam benda. Dah 30 tahun kahwin, kita tahulah asam garam dia. Dia macam tu. Mula-mula bawa kereta dulu, habis umur kita langgar kan. Tapi dah 20 tahun bawa kereta, steady. Sebab pengalaman, ilmu yang kita ada. Sebab itu penting, bila mana Allah sebut, dialah menjadi pelindung kepada orang-orang yang beriman. Dan orang yang kafir itu, pelindung atau pemimpin mereka adalah syaitan, termasuk orang-orang yang jahat. Mereka dikeluarkan daripada cahaya yang terang kepada kegelapan yang sangat nyata sekali. A'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan, orang-orang bukan Islam, orang-orang yang kafir, kata Allah, dia punya penasihat dia adalah orang-orang jahat, iblis dan syaitan. Na'udzubillahi min zalik. Baik, kemudian surah Ar-Rum ayat 47. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan adalah menjadi hak kami, yakni Allah, untuk menolong orang yang beriman. Jadi ingat, bila kita jadi orang beriman, peluang Allah nak tolong kita sangat-sangat cerah. Bila kita rasa aku ni beriman, aku ni yakin pada Allah, aku ni Islam, aku ni ada keyakinan yang tinggi, insya-Allah tuan-tuan, Allah akan tolong kita. Dan kita kena ingat, pertolongan Allah ni dia datang macam-macam bentuk, macam-macam sudut. Allah akan tolong kita boleh jadi dari sudut ekonomi kita. Allah boleh tolong kita dari sudut kesihatan kita. Allah akan tolong kita dari sudut keluarga kita. Allah tolong kita dari sudut pekerjaan kita. Banyak tuan-tuan. Dan kadang-kadang kita terduduk, tengok macam mana hebatnya Allah tolong kita. Allahu Akbar kan? Bila kita yakin je dengan dia tuan-tuan, tuan-tuan jangan risau, Allah akan tolong.
Allah tolong Nabi, Allah tolong Abi Bakrin yang bersembunyi beberapa malam di dalam Gua Thur itu. Kalau ikut logik akal memang habis kan? Kalau ikut logik akal, mati Nabi dalam gua tu, sebab musuh dah sampai depan pintu gua. Abi Bakrin yang dah menangis, orang kata dah macam keluar air mata darah dah ni. Habislah kita wahai Rasul. Aku dah dengar dah bunyi tapak kaki makin dekat, dan suara yang bercakap kumat kamit itu, dia cam suara tu Abu Jahal, Abu Lahab and the gang masa tu. Jadi Abi Bakrin kata habislah kita. Tapi Rasulullah ni tuan-tuan, dia Nabi, dia kata la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah ada dengan kita. Bila kita yakin dengan pertolongan Allah, walaupun akal kata mustahil, tiba-tiba Allah hantar labah-labah buat sarang. Yang Abu Jahal sampai depan pintu gua pun dia jadi confused. Sebab apa dia confused? Sebab dia tengok sarang labah-labah tu ada kat depan pintu gua tu. Jadi Abu Jahal pun dengan penuh keyakinan pula dia bercakap, kan? Dia kata demi Al-Lata dan Al-Uzza, dia kata memang Muhammad tak ada dalam gua ni, tak payahlah nak jenguk-jenguk intai, memang tak ada punya. Kawan dia kata mana hujah kau kata tak ada, kau tengok sarang labah-labah ni. Kata dia kawan-kawan dia, tantah sarang ni baru buat. Dia kata kau tengok sikit corak dia macam mana, pattern dia 60-an, Pok Ye punya. Kan, walaupun sarang tu baru siap hari tu, Nabi masuk, labah-labah pun buat sarang, spider web dia panggil, dia buat sarang, kan? Dia buat sarang tu Allah yang suruh, kan? Itu pertolongan Allah. Sarang yang dibuat pula walaupun baru keluar hari tu punya pattern, tapi Allah suruh ubah pattern dia lama punya. Koyak rabak, berjuntai, lusuh, padahal baru siap hari tu, tuan-tuan. Tu yang kata pertolongan Allah. Sampai lusuhnya sarang tu, tuan-tuan tahu Abu Jahal, Abu Lahab cakap apa? Dia kata demi Al-Lata dan Al-Uzza, sesungguhnya sarang labah-labah yang ada depan pintu gua ini telah wujud sebelum Muhammad lahir di kota Mekah. Tuan-tuan bayang pattern dia macam ni. Zaman afro, rambut kembang punya kan, seluar begi kat bawah, sikat kat poket belakang kan, zaman tuan-tuan lah tu, Pok Ye masa tu. Jadi tuan-tuan, punya lama sampai Abu Jahal bersumpah ni, sarang ni dah wujud sejak Muhammad belum lahir lagi. Tuan-tuan bayang pattern dia macam mana, padahal baru siap hari tu je. Tu kata pertolongan Tuhan. Allah nak tolong kita ni tuan-tuan, kita tak tahu. Kita bawa kereta kadang-kadang terlelap, dipanggil microslip 2 saat kan? Tapi Allah nak selamat, tak ada apa-apa kan? Ada orang terbabas, kereta hancur, orang elok. Ada orang insiden macam sikit je, tapi dalam rosak, tulang dia patah, tak tentu. Jadi kita ni sebab itu keluar rumah jangan lupa bismillah, tawakal, doa, selamat pergi balik gitu, doa. Tak apa Ustaz, rumah saya depan ni je, flat, jalan kaki je. Jalan kaki pun tuan-tuan nak kena langkah kat longkang depan tu, kan? Terpeleot kan, ke longkang dia pergi, kan? Jadi doa tu penting walaupun dekat. Dia bukan, saya sebut itu hari di mana dah, saya kata kita tawakal ni bukan cerita dekat atau jauh. Bukan jauh baru tawakal, dekat macam ni tak payah dah. Dia Nabi keluar, kan hadis saya baca tadi tu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kharaja min baitihi. Itu kan isteri Nabi cakap, aku tengok tiap-tiap kali Rasulullah keluar daripada rumah. Ummu Salamah dia tak kata setiap kali Nabi keluar jauh-jauh, tak. Setiap kali Nabi keluar je pergi masjid, pergi mana pun, bismillahi tawakkal ala Allah. Sebab kita tak tahu atas jalan raya ni, kalau kita naik kereta ke apa kan, naik motor ni, tak tahu apa jadi. Lubang ada, lopak air ada, binatang melintas ada.
Yang baru ni Sungai Petani yang babi melintas tu kan, meninggal suami isteri naik motor mengelak babi, anak 5 orang yatim piatu terus. Jadi kita tak tahu, macam-macam boleh jadi atas jalan raya. Terbabas, tayar meletup kan, kereta belah sana lompat mari belah sini, macam-macam tuan-tuan. Jadi sebab itu yang lagi ngeri yang saya tengok tu hari, tengah bawa kereta ular sawa keluar, naik atas cermin depan keluar daripada enjin. Itu lagi rare lah, itu paling rare setakat ni lah kan. Tapi yang bawa tu boleh bertenang tu. Dah lah ular tu besar tuan, mengganggu pemandangan kan. Cermin tu penuh dengan ular tu. Tapi dia relax, dia bawa. Yang melompat bini dekat sebelah kan. Tapi suami dia relax je. Terus pergi balik bomba, aku tak tahan. Suruh bomba tangkap terus. Nak keluar tak berani kan. Jadi tuan-tuan, ular sawa pun macam dah tak ada tempat dah tuan-tuan. Kan? Dalam kereta orang tak dia masuk. Jadi tuan-tuan, kita tak tahu 1001 benda boleh jadi mara bahaya kan. Sebab itu kena minta perlindungan Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya sambung sikit lagi. Nombor 17. Kerana terasa mempunyai harga diri dan menjadi tuan dalam alam ini, dan hanya menjadi hamba bagi Allah Ta'ala, tidaklah menghairankan jika Bilal bin Rabah, seorang hamba sahaya kulit hitam, tidak merasa gentar dan tidak mahu menundukkan dirinya kepada pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan lain-lain ketika mereka memaksa Bilal meninggalkan keimanannya. Pasal apa tuan-tuan? Bilal jadi hebat sebab iman yang ada dalam diri dia. Bilal ni tuan-tuan kerjanya juru azan, dipanggil muazzin. Nama dia Bilal bin Rabah. Kan? Jadi pada peringkat awal Islam, sahabat Nabi diseksa, termasuklah Bilal sini yang diugut oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dihempak batu besar atas perut dia, tapi dia tetap mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang esa, Allah yang tunggal, Allah yang satu. Sebagai isyarat dia tidak akan meninggalkan agama Islam itu. Jadi tuan-tuan, Allah bagi kemuliaan pada dia. Dalam Isra' yang kita bincang bulan Rejab ni, mesti masuk cerita kasut Bilal bin Rabah. Malam yang Nabi terbang naik ke langit tu, Isra' dan Mi'raj, bila Nabi masuk ke dalam syurga, Nabi dengar bunyi orang berjalan, terompah lah kita panggil, tuntang tuntang tuntang. Nabi macam biasa dengar bunyi kasut ni. Macam kita tuan-tuan, anak kita balik sekolah kan, kita dengar bunyi dia berjalan, kita tahu anak nombor apa. Cara berjalan tak sama semua. Ada yang seret kaki, ada yang tak kuat sikit kan, ada yang jalan slow. Tapi kita dengar bunyi, kita tahu dia ni anak nombor 2, ni anak nombor 3. Nabi dengar tu macam macam biasa dengar bunyi tapak kaki, bunyi cara berjalan ni macam kenal. Nabi tanya Jibril, itu bunyi terompah sahabat kamu Bilal bin Rabah. Nabi dengar tu dekat mana? Dalam syurga. Masa malam Isra' tu Nabi masuk syurga, Nabi dengar bunyi terompah tu. Nabi ingin tahu tak siapa ni? Tanya Jibril, Bilal bin Rabah. Masa Jibril kata Bilal bin Rabah tu, Bilal bin Rabah tu hidup ada kat Mekah masa tu. Dia belum mati, tapi isyarat yang dia akan menjadi ahli syurga Allah dah tunjuk pada malam Isra'. Pasal apa tuan? Pasal iman dia hebat. Jadi ringkas ceritanya, turun daripada langit, besok tu Nabi jumpa Bilal kan. Nabi tanya Bilal, itu yang special. Biasa sahabat tanya Nabi, yang itu Nabi pula tanya sahabat. Nabi kata, wahai Bilal, malam tadi aku jalan dalam syurga, bunyi terompah, aku tanya Jibril, dia kata kasut kamu punya. Cara bunyi tu sama macam kamu berjalan. Lalu kata Nabi, aku nak tahu satu benda, apa amalan special yang kau ada buat sehingga kata Nabi, kamu hidup tapi signal ke syurga dah ada malam tu.
Bilal ni tuan-tuan jenis orang merendah diri. Dia orang Afrika kan, jenis kulit hitam macam tu, orang Afrika. Jadi dia merendah diri. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni tak ada benda sangat. Aku ni selalu dari riwayat sebut ambil wuduk, sembahyang sunat wuduk 2 rakaat. Tu je lah. Jadi okey, Nabi kata. Jadi bila kita baca balik kisah tu, macam senang pula nak masuk syurga, Ustaz. Ambil wuduk, sembahyang sunat je, dah settle kan. Poin Bilal adalah istiqamah, bukan cerita ambil wuduk tu sangat. Poin Bilal adalah dia sentiasa istiqamah dalam setiap amalan yang dia buat. Itu asbab dia ke syurga. Bukan kalau macam tu ambil sembahyang, sunat wuduk 2 rakaat, settle, kan. Kena tengok juga jihad Bilal macam mana, perjuangan dia dengan Nabi macam mana, amalan dia macam mana. Poin dia sekarang adalah istiqamah. Tuan-tuan, nak istiqamah ni bukan senang. Kalau ialah istiqamah ni kita kata macam nak maintain kan, nak bagi buat selalu, bukan senang kan. Saya sebut banyak kali dah, istiqamah susah, yang senang istirahat. Itu paling senang, tunjuk kaki menyandar, settle masalah kan. Itu senang. Istirahat golek-golek depan TV senang. Istiqamah susah. Tuan-tuan nak istiqamah hari-hari datang surau, jangan cakap senang tuan-tuan, susah. Kita nak istiqamah at least lah, bukanlah 5 waktu dah, at least setiap kali kita datang masjid, paling tidak sekali kita datang satu hari tu, masuk duit dalam tabung. Susah. Susah tuan-tuan. Saya cuba mempraktikkan benda tu. Setiap kali saya pergi kuliah kan, saya parking je kereta, tarik handbrake, ambil wallet, tarik duit. Berapa yang kita ada, tarik, bawa dalam poket. Dengan niat saya, setiap kali saya kuliah, semua tempat saya pergi, saya akan masukkan duit. Niat sedekah lah, untuk arwah mak semua lah kan, yang dah meninggal ni. Tapi nak bagi istiqamah benda Allah tu tuan-tuan, susah tuan. Saya dah nampak kunci dia. Kunci dia, masuk surau, terus cari tabung, terus bubuh. Kalau dibuat-buat terlambat, duit dah ada ni. Tengok-tengok orang dah semayang, kita pun kelang kabut, Allahu Akbar, semayang. Nanti duit tu sampai rumah, dia tak masuk tabung tu. Lepas semayang sakit dia lupa, buang-buang jubah, duit RM10 jatuh. Alamak, dapat pahalin niat kan. Jadilah daripada tak ada kan. Tapi nak cerita istiqamah tu susah. Saya sebab itu sekarang ni bubuh je, sampai je cari tabung tu kan, bubuh, lepas tu baru pergi semayang. Kalau tidak kan balik macam tu je, bawa balik duit tu sekali. Memang terlupa kan. Kita adalah masalah lupa ni kan, dah tua-tua ni asyik lupa je. Jadi nak istiqamah tu bukan senang. Nak maintain, tuan-tuan, bukan senang. Tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan tengok lah, saya tengok tuan-tuan ni macam banyak baca Quran je. Saya nak cerita takut. Tuan tengok Piala Asia bola, tengok bola, tengok kan. Janganlah warak sangat tuan. Player-player ada main bola ni, kita cerita Piala Asia kan, walaupun yalah Malaysia kalah 0-4 dengan Jordan, tapi saya nak cerita nak maintainkan permainan ini bukan senang. Bukan senang tuan-tuan. Kita dengar Jordan, bunyi macam boleh makan ni kan, bunyi atas kertas boleh makan, atas padang tak boleh makan kan. Tak tahulah silap kat mana percaturan malam tu kan. Tapi yalah adalah sikit kesilapan kot, tapi Jordan pun main sedap kan, dia tenaga, lepas tu tinggi, sepak macam peluru kan. Arab jenis makan biawak pada pasir je kan. Dia mana dia makan nasi lemak ni, jadi dia punya sepak tu jangan buat pasal kan. Kudrat Arab tuan-tuan jangan buat pasal, memang stamina dia dahsyat. Saya 5 tahun duduk Mesir, main bola dengan budak Arab kan, mati kita tuan-tuan. Body contact dia memang power, lepas tu tenaga dia memang dahsyat. Jadi nak maintain permainan tu bukan senang tengok game-game yang ada kan, seronok tengok.
cuma nak memaintainkan stamina player. Dia kena latih setiap hari, kena jogging, adalah dia punya guide exercise dia tu untuk memaintainkan stamina bila masuk atas padang. Tapi susah kan? Saya minggu lepas, genap 1 minggu lepas, Khamis malam Jumaat, habis saya kuliah kat area rumah saya, dalam kereta dah siap tracksuit, jersey, boot pula baru beli hari tu. Pasal lama tak main bola kan. Saya last main bola sebelum PKP. Main bola padang besar tu. Kita futsal tak main lah, padang besar, belagak main padang besar. Tapi sebab lama tak main, risau juga tu kan. Kita dah badan-badan bulat-bulat macam ni kan, nak main bola berlari padang besar, tengok list yang ada, penjaga gol semua dah penuh. Kita itu target utamanya dulu. Tengok yang kosong penyerang aja tuan-tuan. Tengok penyerang, tengok perut, tengok kaki, macam tak ada gaya dah ni. 30 tahun dulu okey lah. 30 tahun dulu boleh lah striker. Sekarang apa yang nak ada striker kan? Tapi semua dah position dah penuh. Geng-geng ustaz ni, semua geng ustaz ni kan, lawan dengan tim muda pula memang mampu kan. Berapa dah kalah dalam tangan lah. Nak sebut angka tu malu lah, rasa macam banyak pula gol kan. Tapi nak cerita, niat kita tu pertama silaturahim, yang kedua ialah bagi keluar peluh malam-malam kan. Tapi sonok kan. Tapi itulah dia punya iktibar, kita boleh belajar. Itu yang Nabi sebut muda sebelum tua. Kita main umur 50 ni tuan-tuan, dia tak sama macam umur kita 20. Yang tim yang kami lawan tu, geng referee punya situ, pengadil situ punya tim, adalah 4-5 orang budak muda. Yang lain tu lebih kurang kami kan. Tapi yang 4-5 orang ni mampu nak jaga tuan. Dia punya wing kanan dia laju sungguh. Dia through bola, kami tengok je, tak kejar dah. Kalau kejar memang tak dapat apa. Memang laju kan. Tapi seronok kan. Tapi dari situ kita sedar, itulah kita manusia. Kadang-kadang kita rasa umur meningkat, tapi kita rasa jiwa kita macam muda. Kita rasa kudrat kita macam muda, tapi sebenarnya kita dah tua kan. Cuma jiwa tu ada sedikit muda. Macam tuan-tuan kan. Tapi duduk flat ni tak adalah, macam kita duduk di kampung. Balik surau subuh-subuh, lepas breakfast semua, kita nak menebah belakang rumah. Umur dah 60 kan. Yang ingat nak exercise menebah 3 kali sabit kan, patah pinggang. Sebab kita rasa kita muda. Aku boleh menebah lagi ni, mencangkul lagi. Baru macam tu je perap sekali kan, habis cerita, slip disc terus kan. Sebab kita lupa kita dah tua tuan-tuan. Jiwa tu muda, jiwa nak bekerja tu masih ada tak. Stamina tu kita tak ingat yang kita ni sebenarnya dah tua tuan. Allahu Akbar ni. Jadi sebab itu ingat, ini benda yang kita kena faham, kita kena reti, kita kena tahu. Sebab itu hebatnya Bilal ni, sebab dia istiqamah. Nak memaintainkan satu kebaikan ni, Masya Allah tuan-tuan, bukan senang. Saya nak hadir tiap bulan di sini bukan senang. Kadang-kadang ada hari bulan yang saya tak datang, mungkin tak sihat, mungkin ada urusan lain, tak menentu. Nak boleh dapat setahun punya jadual penuh ni, tak absent, tak ada. Minggu lepas saya tak datang, pucung. Bukan minggu lepas ni, Isnin baru ni. Macam nak demam tak demam ni pun, suara pun tak berapa nak ni sangat lagi kan. Jadi tuan-tuan, dia ada kekangan. Sebab nak maintain satu benda baik, memang kena minta dengan Allah pertolongan. Tu yang Nabi ajar kita doa tu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan doa tu Nabi ajar, ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Pertama, untuk aku banyak berzikir pada Engkau. Tolong aku ya Allah, banyak ingat pada Engkau. Kena minta tolong supaya Allah tolong kita untuk ingat pada Dia. Yang kedua, tolong aku untuk jadi hamba yang bersyukur. Kadang-kadang kita ni lupa nak berterima kasih pada Allah. Yang ketiga, wa husni ibadatik, tolong aku ya Allah, bantu aku dalam setiap ibadah ni, bagi cantik ibadah aku. Minta tolongan Dia tuan-tuan. Kita bukan ada kekuatan.
Kan kita ni macam-macam, lemah, tak kuat, lalai, mengantuk, penat, leka, cuai, semua ada. Jadi kalau Allah tak tolong kita tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, baik itu kena minta tolong dengan Allah Ta'ala. Baik, kemudian disebut demikian pula kisah Arab dusun yang bernama Rubai bin Amir radhiyallahu an. Setelah iman itu meresap dalam jiwanya dan Quran memancar dalam hatinya, dia tidak pernah merasa gerun dan gentar dengan Rustam, yakni panglima besar Parsi yang mempunyai kebesaran dan pangkat yang hebat dan menakutkan manusia pada ketika itu. Ketika Rustam bertanya kepadanya, siapakah kamu? Rubai dengan tegah menjawab, sebagai seorang Muslim yang ada harga diri, kami ini kaum yang dikirim Allah supaya kami berjuang membebaskan manusia daripada menyembah Allah semata-mata, kepada menyembah Allah semata-mata, dan dari kesempitan dunia kepada alam akhirat yang luas, dan dari kekejaman pelbagai agama kepada keadilan Islam yang terbaik. Jadi ini kisah dua orang manusia, Bilal bin Rabah yang pertahankan akidah dia, dan juga kisah Rubai bin Amir yang pergi ke Raja Parsi untuk menghadap, dan dia masuk istana Raja Parsi ni tuan-tuan, istana Rustam tu, dengan penuh keberanian. Rubai bin Amir ni dia rendah je, orang dia macam pendek rendah kan. Masa Rustam panggil dia masuk istana, Rustam sediakan macam satu bentuk kemewahan. Dia letak kapet, macam rek kapet, lepas tu dia susun bantal yang bersulap emas. Kan tuan-tuan tahu Rubai bin Amir masuk macam ni, dia masuk dengan kuda-kuda sekali. Tak ada pasal dia, kan, tak ada pasal nak hormat dengan apa yang telah disediakan untuk dia. Dia bawa masuk dengan kuda, dia pijak, lepas tu dia turun daripada kuda tu, dia pegang tombak dia. Orang pegang tombak kan, pegang macam ni, muncung tombak ke atas, dia terbalik, muncung tu ke bawah, yang tajam tombak tu ke bawah. Dia jalan, dia cocok bantal emas tadi, hancur semua. Rustam tengok macam berada ni kan, aku punya hidang macam-macam, dia datang buat lekeh macam tu. Sebab dia nak ajar dunia ni tak ada apa. Dia nak beritahu dia datang bukan nak ambil kemegahan dunia, tapi dia nak sebarkan risalah agama. Itu panjang cerita lah tuan-tuan, boleh baca dalam kitab lah. Cuma nak sebut dua orang manusia ni Allah bagi kelebihan keimanan yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita yang membaca kisah-kisah seperti ini akan mendapatlah tempias-tempias mereka yang baik-baik ini tuan-tuan, insya-Allah, berkat kita mengaji dan kita ambil kebaikan yang ada pada diri mereka, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Nombor yang ke-18, insya-Allah kita sambung pada jadual kita bulan Februari akan datang biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit kesimpulan daripada apa yang kita kongsikan pada malam ini. Pertama sekali, muslimin muslimat, jaga iman, jaga akidah kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri yang terbaik kepada kita, terutamanya pada hari kematian kita nanti. Yang kedua, teruskan mengaji, teruskan berkuliah, teruskan cari ilmu, walau apa keadaan, apa cara, apa situasi sekalipun, kerana ilmu inilah yang akan membantu dan menyelamatkan kita dunia akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih pada muslimin muslimat yang hadir dalam surau kita pada malam ini. Terima kasih 500 lebih yang menonton live kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, saya yang bercakap dan tuan-tuan ibu-ibu yang mendengar. InsyaAllah kita jumpa jadual kita pada bulan hadapan biiznillah. Dan sebelum saya tangguh,
ada satu perkongsian tentang jualan yang saya bawa pada malam ini. Alhamdulillah malam ni ada rezeki dapat bawa buah anggur sikit, macam yang 2-3 bulan lepas kot yang ada tuan-tuan pernah beli kan. Yang sebelum ni saya bawa daripada Lebanon dengan Spain, tapi dua-dua tu dah tak ada musim. Jadi yang ada ni daripada South Africa, tapi rasa lebih kurang nak sama jugalah. Crunchy sikit, tak ada biji, kali hitam. Cuma harga tu kita dapat jual lebih murah sikit lah. Satu pack tu setengah kilo, RM18. Yang sebelum ni kita jual 20 kan, yang ni kita jual RM18, insyaAllah. Dan yang kedua, saya ada bawa buah limau juga. Ni bukan sempena raya Cina ke apa, bukanlah ya. Kebetulan tempat tu banyak benda buah limau, geram pula saya tengok kan. Comel pula buah dia. Jadi buah dia sedang-sedang aja. Dia bukan limau apa entah nama saya tak tahulah, tapi bukan limau mandarin yang kena potong dengan pisau tu, bukan. Kita tekan ibu jari, koyak terus makan aja. Dia kecil tak kecil, besar tak besar. Besar-besar macam ni ada lah. Tapi manis lah. Sedap lah. Kopek tu makan adalah rasa manis buah tu. Yang itu RM12. Untuk satu pack tu 800 gram. Dia ada bag dia lah. Sebab nak sumbat 1 kilo tak muat kan? Jadi kita try masuk boleh 800 gram je. Itu timbang sendiri kan. Kalau yang anggur tu dia dah siap pack lah, 5 nanti jumpa saya lah ya. Kalau dia nak beli, tak beli tak apa. Kalau dia nak beli, jumpa saya. Tak buat duit macam biasa lah, boleh hutang dengan kawan-kawan ataupun QR code lah ya. Jangan hutang dengan saya, hutang dengan kawan-kawan ataupun QR code boleh, insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa malam ni lah kot, Al-Mu'minah, InsyaAllah.